Okay. Okay. Can we start now? Okay. Alright. Kita tunggu dalam seminit lagi . Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam forever. So, good morning to everyone. Apa khabar semua? So malam ni kita sekali lagi kita berpeluang untuk bersiaran di FB Live. Okay, so yang mana yang tak tahu tu, okay, kita tekan saja FB Sifu kita, Datuk Desmond ataupun BO United kita so kita memang boleh masuk dekat situ lah. Okay, so malam ni kita rasa best sangat sebab Kak Lila rasa mula-mula tadi rasa macam nak masuk konsert pula. Okay, so alright, jangan lupa pada siapa-siapa yang dah masuk dalam kita punya live kita nanti, mesti like and share live kita nanti dengan kawan-kawan kita, okay, dengan saudara-saudara kita, okay, rakan-rakan dekat FB kita. So jangan takut, okay, untuk share sesuatu yang bermanfaat because kita tak buat live ni untuk suka-suka, okay, because kita nak share something yang very good, something yang beneficial, yang useful, yang helpful untuk ramai dekat luar sana. So Kak Lela mungkin ada yang belum kenal host kita malam ni adalah saya, okay, Kak Lela, CDM Kak Lela 2-3 minggu yang lepas Kak Lela dapat jadi host untuk seorang kita punya seorang CDM kita, dan minggu ni Kak Lela berpeluang lagi sekali, alhamdulillah untuk menjadi host pada FB Live kita malam ni. So mungkin ada di antara kawan-kawan kita dekat luar sana yang masih lagi bekerja, okey, dah mula rasa tertekan dengan dengan kerja-kerja dia orang, okey, dengan tugas-tugas, tengah fikir apa nak buat, kalau kata nak berhenti pun mungkin ramai di antara kita masih banyak lagi komitmen-komitmen yang kita perlu handle So tak berani nak buat keputusan, okey. So ada yang mencari apa bisnes-bisnes yang diorang boleh buat, okey, untuk menjana pendapatan dalam waktu, kalau boleh kita tak nak waktu yang terlalu lama. Okey. So sekarang ni semua orang nak pantas, nak cepat. So malam ni kita bertuah sangat sebab kita berpeluang untuk Kak Lela nak menemu ramah, okey, seorang wanita yang Kak Lela rasa beliau ni sangat, orangnya kecil molek je, tapi jiwa dia sangat besar, jiwa dia sangat besar dan dia memiliki impian-impian yang sangat besar. Dan of course Kak Lela dah menyediakan beberapa soalan-soalan cepu mas, kita nak korek-korek dengan dia sebab okey, beliau mengambil masa yang begitu pada Kak Lela begitu pantaslah untuk mencapai kejayaan-kejayaan di Forever Living. Okay, so kita tak nak buang masa because kita tak sabar nak korek-korek ni sebab ini the beautiful of this business because tak semestinya kita ni dah lama di Forever ni kita tahu semua. Okay, kadang-kadang kita kena belajar daripada orang baru juga walaupun Kak Lela ni dah orang kata lebih dulu join dekat Forever ni, tapi Kak Lela rasa Kak Lela banyak lagi benda Kak Lela perlu belajar daripada FBO baru kita yang nampaknya mereka begitu smart dalam orang kata memacu kejayaan mereka di Forever ini. So kita mesti nak korek-korek dengan diorang ni Okey, kalau dulu dia orang suka korek-korek daripada otai-otai, sekarang otai-otai nak korek pula daripada orang baru. Alright. So, tanpa melengahkan masa, Kak Lela nak jemput guest kita malam ni, tak lain tak bukan, iaitu Eagle Manager Nur Izzati Muhammad Ghazi. Dipersilakan. Okay. So, Izzati, boleh bagi intro sikit tak
tentang perasaan Izzati dapat menjadi guest kita malam ni. Okey, silakan Izzati. Okey, Assalamualaikum pagi. Oh, semangat. Malam tetap kena semangat, betul tak? Alhamdulillah. Zati rasa excited sebab yang interview Zati ni adalah otai. Otai tahu tak? Dulu Zati pergi branch untuk menuntut ilmu. Zati pernah attend dengan PCM Kak Lela ni. Kelas 5cc saya ingat Zati pun tak ingat, tapi sekali lah ada gambar, nanti kita tunjuk gambar dengan Kak Lela nanti. Okay, so Alhamdulillah, terima kasih yang tak terhingga Zati ucapkan kepada, terutamanya kepada Datuk Sifu kerana bagi peluang kepada Zati untuk hadir malam ni, bagi semangat untuk semua orang biar ada kekuatan untuk berjuang di Forever. Dan terima kasih buat Kak Yuslida juga, GAT kita, bagi peluang dekat Zati. Dan terima kasih juga buat Kak Zuraida bantu Zati. Dan paling best, terima kasih Kak Lela. Terima kasih banyak-banyak kerana banyak kita buat Zoom sekali untuk ada chemistry, betul tak? Betul. So Alhamdulillah untuk malam ini kita sama-sama ya Kak Lela bantu orang di luar sana, semoga mereka terbuka hati dan juga terbuka minda. Okey. Kadang-kadang kan kita orang lama ni dia punya momentum dia, kita kata macam Pentium lama kan. Pentium lama sikit, tapi bila kita dapat orang energi baru ni, dia macam ada satu suntikan kata semangat untuk kita lebih lagi untuk teruskan perjuangan kita dekat Forever ni. Okey Izzati, Kak Lela tak nak lama-lama borak-borak. Kak Lela nak keluarkan soalan satu persatu untuk Izzati. Kena bersedia ya. Okey macam ni Izzati. Okey. Boleh tak Izzati ceritakan sikitlah, okey, latar belakang Izzati sebelum ni, okey, macam contoh umur ke, berasal dari mana, sebab ramai orang yang tengok ni, dia orang nak tahu ni Izzati daripada mana, dah kahwin ke belum, dah ada anak ke kan. So back story lah, apa-apa cerita story Izzati sebelum Izzati kenal dengan Forever. Siapa Izzati ni? Gitu. Okey, soalan pun dah panas kalau soalan pertama pun dah panas, tak tahu lagi soalan yang seterusnya kan, betul tak? So, untuk kita panaskan lagi, kita kasih api sikit. Kita meriahkan ruangan chat, kita kasih api dekat kita punya PCM Lela ni. Orang lama yang setia dengan Sifu, orang lama yang setia dengan sistem. Hebat tak? Hebat kan? So, kalau hebat, bagi api banyak-banyak. Nak tengok sikit orang kita, orang Malaysia yang hebat kan? So, bagi api. Okey, alhamdulillah Zati sangat teruja bila berganding bahu dengan maksudnya bukan tim kita. Maksudnya dengan PCM Lela. Sebab apa? PCM Lela ni dia ada sejarah dia. Maksudnya dia starting dekat Forever ni pada usia 49 tahun. 7 tahun di Forever, setia, betul tak? Alhamdulillah dengan kesetiaan. Kita pula dulu. Kita bagi respect dulu, kita bagi naikkan orang lama dulu. Itu tanda hormat kita pada orang lama, betul tak? Kita ni orang baru, sama-sama kita bantu-membantu. So of course Kak Lela pun ada struggle dia sendiri. Setiap kita ni ada struggle kita sendiri. Okey, sebelum tu izinkan Zati untuk share Zati punya screen, okey? Okey, sekejap ya. Okey, nampak tak? Nampak ya? Live interview with Eagle Manager Izzati. Okay, this is the first time Izzati buat live interview dengan under BOI. So sangat-sangat actually teruja, nervous. Tapi apa yang Izzati boleh bagi kat sini adalah memberi. Okay, sebagai tanda kesyukuran, tanda berterima kasih Izzati kepada semua mentor. Semua mentor yang didik Izzati. Terutamanya Datuk Sifu dengan sistem yang sangat-sangat cantik. So, kalau nampak dekat sini choose a job you love. You will never have to work a day in your life. Betul tak? So, quotes ni Izzati suka sangat. Kenapa? Sebab benda ni Izzati dah alami sejak Izzati dah berjuang di Forever Living. Okay? So, nak tahu berapa lama Izzati berjuang kat Forever Living, so kena stay tune sampai hujung. Tak lama pun, sekejap je. Tapi inilah leverage, okay? Kita leverage sama-sama. So, pergi pada next.
Okey, Zati, nama Zati adalah Nur Izzati Muhammad Ghazi. Zati berusia 33 tahun. Zati dah kahwin. Nampak dia kecil tapi dah kahwin. Dah tua dah, 33 tahun dah. So Zati ada 3 orang anak. Yang sulung umur 7 tahun dah besar dah. So yang nombor 2 umur 6 tahun. Ada gap dekat sikit. So yang nombor 3 baru 3 tahun. So Zati rasa mereka lah kekuatan Zati untuk Zati terus berada di untuk kuat untuk terus berjuang dekat sini. Mungkin ramai yang tahu mungkin ada yang tahu ataupun mungkin baru je kat sini. Siapa orang baru? Cuba type kat situ. 1 nak tengok siapa orang baru. Maksudnya mungkin baru join ke semalam, baru grade VIP ke 2 hari lepas, tak tahu kan. So type. So buat yang tak tahu siapa Zati, Zati adalah seorang jururawat. Seorang jururawat yang berpengalaman hampir 9 tahun. Tapi Alhamdulillah berjuang di Forever sekarang dah full time. Tengok, orang biasa saja. Orang kecil-kecil ni nampak macam ni tapi boleh bagi full. Forever boleh bebaskan Zati. Hebat tak Forever? Hebat kan? So kalau nampak dekat sini ada beberapa gambar. Ini adalah backstory Zati sebelum Zati kenal Forever. So boleh nampak ada beberapa makanan kat sini ada beberapa makanan, ada forex sikit. Alah malu lah pernah cerita pasal forex kat sini. So ada nampak dekat depan ICU tu kan ada gambar Zati pegang produk kecantikan. Ada suka ambil kat situ. Okey. Kita stop share lah bagi nampak muka Zati. Tak nak cerita ni sangat kan. So Okey. Okey, Zati dulu. Semangat ni. Semangat. Okey, Zati dulu masa first year dekat Forever, masa first year dekat IJN, Zati ni nurse dekat IJN. Fully sponsorship under IJN. Hebat tak? Hebatlah pula tau. Sebab Zati seteruja sebab dapat bekerja di IJN. Tapi pada bulan pertama, sehingga Zati bulan pertama dan bulan kedua, Zati didatangi oleh senior. Ajak Zati keluar makan. Masa tu excited gila. Sini ajak aku keluar makan lah. Of course tak tanya apa-apa tau. Terus je keluar makan dengan senior. Padahal ada udang di sebalik mi. Rupanya dia nak ajak kita buat MLM. So daripada saat itulah Zati ni dah macam mana tak fikir panjang, nampak duit, bawa upline dia, bawa kereta besar, tunjuk duit banyak. Terus pergi buat pinjaman dekat bank, dekat Ambank. Dekat Ambank. So hilanglah 21K dan sampai sekarang masih lagi menanggung hutang. Lepas tu after 7 tahun Zati bekerja di IJN, Zati resign. Sebab apa? Zati pada tahun 2013 melahirkan anak yang pertama, Zati dah rasa tak nak kerja dah, nak jaga anak. Of course bila kita kerja nurse, kerja shift ni, Zati selalu nangis tau. Nak pergi kerja malam, Zati selalu nangis sebab kita bukan tak percaya dekat pengasuh. Pengasuh Zati sangat baik. Tapi of course ada rasa ralat tau. Rasa ralat tinggalkan anak-anak dekat rumah pengasuh. Kesian. So setiap hari Zati doa semoga Allah ni bagi rezeki untuk Zati jadi suri rumah. Itu je doa, tak pernah putus doa Zati. So Alhamdulillah 2016 Zati masa tu jumpa Forex tau. Ini duit habis lagi. Jumpa Forex. Actually Forex ni betul kalau kita pandai trade. Zati ingatkan senang, rupanya susah. Tapi pada masa sama Forex ni dia ada dekat scammer. Duit Zati dalam simpanan Zati 20K actually habis untuk Forex saja dalam 10K. 10K habis untuk Forex. So 10K lagi tu untuk bantu Zati dalam Zati jadi suri rumah selama setahun sebab Zati bekerja di 2016. So pada timing ni setahun ni 2016 Zati buat macam-macam bisnes. Datanglah apa-apa bisnes untuk Zati rasa boleh bagi menguntungkan, Zati buat. Termasuklah buat lunchbox tapi masa ni tak reti. Tak reti nak berniaga, kita tak ada mentor, kita tak ada skill, tak reti. Sebab tu kita punya customer tu tak ramai. So nak tak nak Zati buat juga bisnes kecantikan tau. Zati ni kenapa buat bisnes? Zati nak pakai sebab Zati tak ada duit. So apa yang Zati boleh buat, Zati kena berniaga. Bila dah berniaga dapat duit murah. So dapat harga termurah, betul tak? So bila murah, so dengan berniaga tapi untung buat produk kecantikan masa tu lebih kurang dalam RM10, RM15 saja. Tak mampu nak kaya, tak boleh nak kaya. So lepas tu Zati bila kita punya ekonomi tak stabil, Zati terpaksa kerja balik. Masa tu dah bergaduh dengan husband of course kan. Pada masa tu jugalah Zati nak pajak gadai Zati punya rantai emas, pemberian daripada mak Zati dan juga gelang tau. Actually masa tu Zati rasa sedih sebab Zati ingatkan husband boleh tolong Zati tapi pada masa sama dia pun tak ada duit. So memang masa tu
ada krisis lah, krisis bila kewangan ni dia boleh bawa kepada penceraian tau. Ini bahaya kewangan tak stabil ni. So that's why kita kalau boleh kewangan ni kena betul-betul kukuh. Kita kena usaha sama-sama. So daripada situ Zati terpaksa kerja balik. Selepas setahun Zati kerja balik, minta kat IGN, tak dapat dah. IGN tak nak dah. So Zati minta dekat sebuah hospital di Kota Damansara. So di situlah Zati jumpa dengan upline Zati. Okay. Itu je best story daripada Zati. Okay. So, since Zati ada dah sebut tadi Zati seorang jururawat kan. So, Zati dah bertugas dekat IJN kan. Lepas tu tugas pula dekat Damansara. So, apa cabaran dan pengalaman yang Zati hadapi di bidang tersebut, di bidang tugas Zati tu? Tadi Zati ada sebut sikit kan tentang tugas malam, nak kena tinggal anak kan. So selain daripada tu, apa yang paling Zati rasa paling berat lah untuk Zati semasa bertugas sebagai seorang jururawat? Okey, bila masuk bab jururawat ni memang banyak stres lah sikit lah nak cerita bab jururawat ni. Ada tak Zati rasa stres dengan pesakit-pesakit ke macam tu, dengan rakan sekerja ke macam tu? Lagilah. Okey, seperti kita bagi sentuhan emosi sikit kita kena gambar. Betul tak? Kita tengok dulu. Okey, masa Zati kerja, sekejap ya. Okey. So kalau nampak dekat sini ada macam-macam baju kan? Bukan satu baju je, macam-macam uniform. Okey, dekat sini kalau nampak Zati dah berkhidmat hampir 9 tahun. So Zati dah pergi 3 buah hospital. 3 buah hospital. So 7 tahun Zati berkhidmat di IJN. Memang fully sponsor pada IJN, alhamdulillah. And then setahun Zati berhenti. Lepas tu Zati apply IJN tak dapat. Zati apply di Kota Damansara, alhamdulillah dapat. Tapi dekat situ Zati dapat ICU. Maksudnya dia multidisiplin. Kalau dekat IJN dia ianya tentang jantung saja. Jantung dan dia relate pada buah pinggang. So dia tak adanya accident ke, dia tak ada denggi ke, dia tak ada. So bila pergi dekat Thomson Hospital dekat Kota Damansara, so dia multidisiplin. So dekat situ Zati stres sikit. Tapi ini orang cakap jalan cerita, orang cakap jalan-jalan yang Allah bagi ni semuanya bersebab. Semuanya ada hikmah berlakunya. So kenapa IJN tak terima balik Zati? Walaupun Zati dah minta. Walaupun dulu masa berhenti dia cakap, you minta balik tak apa, kita bagi, you punya rekod cantik. Tapi kenapa Allah letak Zati dekat Thomson? Sebab semua ni sebab Allah nak lorongkan Zati jumpa dengan apa yang Zati, apa yang hebat. Okay, so daripada situ ini bila dah cerita bab dah masuk bab jumpa dengan yalah Allah dah lorongkan kan, dia ada sebab-sebab dia lah kan. Okey, Kak Lela nak dengar daripada Zati. Macam mana Izzati ni boleh terjumpa ataupun macam mana Izzati ni diperkenalkan dengan Forever ni, dan siapa orang yang bertanggungjawab yang memperkenalkan pada Izzati ni? Dan apa yang membuatkan Izzati boleh tergerak untuk mulakan perniagaan Forever sedangkan Izzati dah pernah kena dah 21,000. Betul tak? Betul. Izzati dah pernah kena 21,000, dah buat loan lah bagai semua kan. So macam mana Izzati boleh terpikat dan apa yang menyebabkan Izzati tergerak untuk nak buat Forever Living? Cerita sikit. Sebelum kita masuk bab tu yang kat dalam, Zati cerita lebih sikit dekat bahagian jururawat ni. Nak cerita lagi? Okey, boleh, no problem. Silakan. Tak habis lagi, tak puas hati, nak bagi panas lagi. Sebab ramai orang kita yang makan gaji kat Lela. Betul tak? Ramai yang kita makan gaji. Sebab ni sekarang ni kita tak tahu yang mendengar ni ada yang suri rumah. Betul. Ada yang kerja office hour, ada yang kerja malam. Kita tak tahu latar belakang orang yang tengok sekarang ni. So kita nak bagi mereka, maksudnya mereka ni kebanyakan bagi alasan. Dan mungkin yang tengok ni ramai juga jururawat ni. Betul. Ramai juga jururawat ni. Semua kita buka. Okey, kita tambah sikit pasal jururawat. Okey, boleh. Opening. Ya betul. Actually, jururawat ni kan, macam mana Zati boleh berjaya kat Forever Living? Tak berjaya sempurna lagi lah kan, tapi coming road tu. Sebabnya Zati pegang Datuk Desmond punya
Masa tu tak ada lagi, Datuk Desmond tak ajar lagi pasal kita punya time management tentang 3 zon masa tu. Zon A, zon B, zon C. Siapa yang pernah attend kita punya takoyaki meeting ke, kita punya kickstart masih tahu ni, kan. So actually saya tidak apply dah zon yang Datuk Desmond bagi ni. Maksudnya time kita kerja, Zati takkan gunakan untuk Zati buat business forever. Tapi sebelum Zati masuk kerja, Zati akan prepare untuk Zati post dekat Facebook sebab Zati memang buat online. Zati memang 100% online. Okay, sebab memang tak ada nak jumpa offline. So, sebelum pergi kerja, Zati akan up dulu kat Facebook. Lepas tu time kerja, curi-curi masa sikit dah. Tapi dengan syarat, malam tu dah prepare dah apa. Kita dah ambil dah bahan. So, masa waktu rehat, kita boleh post je masa waktu rehat dalam 1 minit pun tak sampai sebenarnya. So balik kerja kita post lagi. Untuk zombie ni kita boleh apply. Contohnya balik kerja tu kita buat kau-kau. Ini dah masuk pada tanggungjawab kita untuk kita ubah hidup kita kan. Ini maksudnya zombie. Zone C ni bila kita dah berhenti, kita dah tak, maksudnya kita cuti weekend ke. So kita guna zone C ni, kita full swing. So itulah yang Zati buat semasa Zati ni menjadi seorang jururawat. So bila kita jadi seorang jururawat ni kan, of course lah kita memang stres sangat. Zati stres sangat-sangat. Sebab apa? Dia punya hentaman tu kiri kanan atas bawah. Kena marah sentiasa. Doktor marah, manajemen marah, sistem marah, pasien marah. Tak ingin saya nak tempis. Pak datang. Dia macam tu. Macam tak stres. So hidup kita ni, hidup jururawat ni memang penuh dengan stres. Bukan jururawat je. Semualah yang makan gaji. Semua makan gaji, pergi kerja, balik kerja, weekend tidur. Ataupun weekend kerja jalan sekejap je. Itu cabaran dia. So bila jadi jururawat ni, dia ni kan Kak Lela, dia tak banyak tau. Bukan tak bersyukur, tapi duit kita tu cukup-cukup makan. Hari ni dapat gaji, esok dah habis bayar hutang. Itulah biasanya. Macam samalah. Orang makan gaji. Betul tak Kak Lela? Ini 90% orang alaminya. 90%. Okay. Sebab tu 1% yang berbeza tu, kita change diri kita lah. Okay, itu saja. Okay, kalian kena beritahu gaji. Gaji nurse ni. Gaji nurse ni banyak. Banyak? Gaji nurse ni banyak. Tak banyak sangat pun sebenarnya. Profession dia tu big. Profession orang dapat gah. Gaji dia Zati gaji seorang jururawat dalam 3,000 macam tu lah. So, alhamdulillah setiap bulan memang tak cukup makan lah kami. Actually tak cukup makan sangat-sangat. So, biasanya komitmen banyak tu sebenarnya. Banyak. Hutang banyak. Buat bayar loan kan? MLM. Itulah komitmen banyak. So, itu sajalah sedikit sebanyak cerita daripada Zati tentang bidang Zati, profession Zati dalam kejururawatan. Okay, kita sambung yang soalan tadi. Boleh ingat lagi tak soalan Kak Lela? Boleh ingat tak soalan Kak Lela tadi? Boleh. Okey, teruskan. Kita share screen sekejap ya. Okey, bagaimana siapa yang memperkenalkan Zati? Betul tak Kak Lela? Betul. Nak tahu juga tu. Bila anak tiga ni urat-urat dah putus. So alhamdulillah ingat lagi soalan Kak Lela. Alhamdulillah. So siapa yang memperkenalkan Zati semua nak cerita bab ni? Sebab apa? It's about mentor. Okay? It's about mentor. Tak adanya dekat luar sana ni kita akan dapat sebagaimana kita dapat didikan yang hebat di Forever ni. Takkan dapat. Walaupun Zati tak ada. Memang Zati buat banyak bisnes. Sebab tu Zati berani cakap. Tak ada siapa boleh ajar Zati sebagaimana di platform Forever Living. So, Zati perkenalkan bila Zati kerja di Thomson, Zati berjumpa dengan Eagle Manager Kak Zuraida Chehab. So, beliaulah yang memperkenalkan Zati tentang produk Forever. Setiap hari Zati nampak Kak Zul ni bawa kotak besar, kotak kuning. Masa tu Kak Zul tak cerita marketing plan. Dia cakap, Zati minumlah ni aloe vera ni. Zati try minum, tak sedap lah Kak Zul. Kak Zul ni kan selalu je Zati jomlah Ali. Sebab Zati kesian kat Kak Azul ni, asyik bawa berat-berat kan. Zati memang kesian. Kesian kat Kak Azul, just nak tolong je. Betul Zati nak minum pun. So masa tu untuk join ahli kita bayar RM90, dapat free 1 botol aloe vera. Masa tu Zati join bulan 4 tahun 2019. Okay, sekali tu Zati join tak pernah repeat. Senyap. Senyap. Kak Azul sentiasa mesej Zati kata akan lagi brush ni nak tak? Kadang-kadang Zati reply, kadang-kadang Zati tak reply. Kadang-kadang nantilah Kak. Walaupun Zati actually duit tu ada cuma untuk kegunaan lain. Tapi sebenarnya Zati tak ada duit pun.
Tak ada duit pun sebenarnya. Tapi ada untuk beli benda-benda yang lain lah kan. Benda-benda yang mengaduk. Masa tu walaupun nurse tetap letak kesihatan nombor 2. Apatah lagi orang luar sana. Nurse pun letak kesihatan nombor 2. Walaupun hari-hari dekat hospital nampak orang sakit. Tapi kesedaran tu tetap kurang. Itulah manusia. Lumrah manusia. So, okay, daripada situlah kita nanti scroll balik message Kak Zuraida. Dia keep message Zati. Zati bila free? Masa tu Zati dah berhenti. Bulan 5 Zati berhenti kerja di Thomson dan Zati pergi kerja di hospital jantung. Hospital jantung di CBSKL. Dekat dia KL Central. Zati bekerja kat situ. So, Kak Zul ni sentiasa follow up Zati. Zati bila boleh jumpa. And then dia nak tunjuk demo. Zati kadang-kadang senyap. Kadang-kadang nanti Kak Zul saya kerja. Sehinggalah pada bulan 12 Zati rasa tak sedap badan. Sebab Zati ni kolesterol tinggi. Walaupun nurse kolesterol tinggi. Masa kerja kat IGN lagi kolesterol Zati tinggi, nampak dia kecil. Hati-hati mereka yang kecil. Jangan ingat kolesterol rendah. Ini tak stres tu Zati. Mungkin sebab stres kolesterol ni. Sebab keturunan. Ayah saya meninggal masa saya umur 5 tahun. Ayah saya ada sakit jantung. Dia makin mengejut dekat hospital. So mungkin sebab keturunan. Then saya ada buat check up dekat KKM. Doktor pun pelik kenapa umur 25 tahun saya dah ada kolesterol yang tinggi. Mungkin sebab keturunan satu dan juga saya stres kerja. So saya dah start follow up dengan KKM pada usia 28 tahun. Saya dah start ambil ubat kolesterol. Masa tu saya dah start ambil ubat kolesterol. Tapi lepas saya pregnant nombor 3, doktor cakap stop. Sebab apa, pregnant tak boleh ambil ubat kan? So lepas tu saya makan kurang, tak ada tenaga sebab saya nak kontrol. So masa paling tinggi dekat IGN kolesterol saya adalah sebanyak 8. Tinggi tak? 8. So makan ubat pun turun dalam 5, dalam 6 je. Tak pernah 5. Dia tak turun banyak. Sebab lepas Zati pregnant, so lepas tu Zati tak follow up dengan doktor. Dari situ kolesterol tetap main 6, 7. So takut nak makan. So tak ada tenaga. So dari situ Zati rasa badan Zati dah makin teruk ni. Dah makin teruk sangat dah ni. Dah memang rasa memang berat badan. So Zati terpaksa message Kak Zuraida. Masa tu Kak Zul dah masukkan Zati dalam grup dia punya WhatsApp. Just scroll kadang-kadang sampai 100 mesej Kak Zul tak dalam tu. Ada aku nak Kak Zul ni baik bulat mesej tapi Zati tak left group. Alhamdulillah. Orang cakap bila Allah nak letak kita yang nak bagi rezeki yang dia tetapkan kita dalam tu. Kalau left group sebab tu kalau kita punya ahli left group anggaplah itu rezeki dia dah tertutup. Allah dah tutup dah rezeki dia. Jangan sedih. Ramai lagi yang perlu tahu. Jangan hanya kerana seorang left group kita stop. So jangan. Rakyat Malaysia 32 juta. Bukannya 10 juta saja. Okay. So daripada situ, Zati cakap macam ni. Aku ni nak kena minum suplemen. Tapi kalau Zati nak minum suplemen untuk Zati seorang, insya-Allah boleh. Tapi tak nak untuk Zati seorang. Zati nak untuk husband. Zati nak untuk anak-anak. So apa yang Zati perlu buat, Zati kena berniaga. Macam Zati buat produk kecantikan kan kena berniaga. Nak pakai kena berniaga. So macam tu jugalah Zati buat permulaan di Forever. So Zati panggil Kak Zuraida. Itu Zati panggil Kak Zuraida. Kak Zul kerja petang. Dia sanggup datang bentang GEP pada Zati. Pada saat Zati dengar GEP daripada Kak Zuraida tu, Zati memang gila. Zati dah panas masa tu. Apa yang Kak Zuraida bentangkan tu, Zati rasa di sinilah hidup Zati akan berubah. Masa tu di sinilah hidup Zati akan berubah. Di sinilah doa yang Zati doa sama ni. 4 tahun doa Zati nak disuri rumah. Allah dah hadirkan Kak Zuraida. Dia bentangkan GEP. Memang gila GEP ni. Memang gila. Zati tak nak cakap betapa hebatnya syarikat Forever Living ni. Hebat sangat-sangat. Ubah orang yang biasa. Ubah orang yang tak ada duit. Ubah orang yang memang kritikal kewangan. Tengoklah Zati. Zati orang baru. Zati bukannya orang yang pandai bisnes, tak pandai. Tapi kenapa? Sebab Forever ni sangat-sangat hebat. Dia punya marketing plan dia tu. Dia punya generosity Dr. X Moga tu sangat-sangat hebat. So, malam tu Kak Zul ada cerita pasal Kak Yus tau. Dia cakap, Zati kau pergi tengok Kak Yus ni. Dia buat TikTok. Okay, Zati fikir macam ni. Sebab Zati ni memang bisnes. So, memang on Facebook. Tapi kat Facebook ni Zati nak kejayaan Zati ni biar cepat. So, apa yang Zati perlu buat, Zati kena tiru Kak Yus. Zati buat TikTok malam tu juga, okay. Buat dengan anak-anak. Dia tak ada kait dengan Forever lagi. Dia panaskan engine dulu. So, Zati buat TikTok dengan anak-anak. Lagu Didi and Friends. Nak tidur mana. Lagu tu aku ingat lagi. Buat dengan anak-anak. Itulah first Zati punya TikTok. Okay, itulah perjuangan Zati pertama kali. Sebab tu, Datuk Desmond bagi Zati Queen of TikTok. Seronok tak? Seronok sangat-sangat. Datuk Desmond, terima kasih. Datuk Desmond, terima kasih Sifu. Okay. So, daripada situ, nampak kan gambar tadi Zati share, Zati pergi kelas kan? Itu adalah
Kak Zuraida walaupun tak ada fighter masa tu, dia tetap pergi kelas. Dia mantapkan diri dia dengan ilmu. Okey, nampakkan gambar tadi kan? Zati share sekali lagi gambar tadi. Tunjuk seorang-seorang kita punya cikgu-cikgu kat Forever ni. Orang-orang yang berjasa pada pembinaan Zati kat Forever. Sebab mentor Zati jauh kat Saudi Arabia. Beribu batu kat sana. Okey. So, kalau nampak kat sini nampak ada CBM Abang Syarul, ada CBM Eddie, ada PCM Kak Miza, ada Kak Lela. Nampak tak Kak Lela? Kak Lela kita pernah jumpa. Dulu kita tak kenal sebab kita masih kecil-kecil lagi kan. Nampak duduk kat depan selalu jadi pelajar yang bagus. So ada juga ada dengan PCM Jackie. Tak sempat ambil gambar. Jadi pernah pergi kelas produk dengan mereka semua ni. So ada juga Ustaz Sofian. So mereka-mereka ni sangat-sangat hebat untuk Zati, memang sangat-sangat hebat. Terima kasih cikgu-cikgu semua. Sebab dengan ilmu yang cikgu-cikgu bagi ni lah Zati tambah dengan ilmu Kak Yus melalui online. So inilah hasil daripada cikgu-cikgu. Tengoklah Zati, inilah hasil didikan anda semua. Semoga Allah balas, semoga GLT semuanya. Okey, semoga GLT semua ni. Okey, sebab kita dah ada GLT Kak Yusida tengah gerak gempur nak bantu biar ramai lagi GLT kat Malaysia ni. Okey, kita mampu sebenarnya. Okey. Ya, betul. Ya. So Zati ada cerita tau dekat sini. Dulu masa Zati attend kelas, Zati kan nurse. Bila balik setiap hari Rabu, kalau Zati kerja, habis Zati kerja 12 jam dekat CBSKI, kerja 12 jam. Masuk kerja pukul 5.30 pagi, balik pukul 8.30 malam. Pagi malam, 12 jam dia lama. Tapi Zati tak patah semangat. Lepas kerja, Zati pergi branch, attend kelas. Masa tu memang Zati memang gila-gila. Zati kena attend juga, Zati kena penuhkan ilmu di dada. Pada satu masa Zati pernah jatuh dekat MRT. Zati pernah jatuh kat eskalator sampai TMC 3 hari. TMC 3 hari sebab lutut Zati tak boleh bengkok. Sampai ke tahap tu Zati ni berjuang habis-habisan supaya nampak usaha tu Allah nampak. Usaha tu sebab tu Forever ni Zati selalu bagi tahu downline Zati, tim Zati. Forever ni adalah pentas perjuangan kita antara kita dengan Allah. Kita nak tunjuk dekat Allah betapa kita nak. Sebab Forever ni dia tentang Allah pegang hati-hati manusia ni. So kalau Allah nak bagi, sekejap je Allah boleh bagi. Sekejap je. Kita yakin letakkan pengharapan yang tinggi. Sentiasa doa, sebab apa? Kita nak hanya orang biasa. Sebab tu dekat Forever ni setiap orang ada 2 langkah diberi 2 langkah. Join ahli RM90, 1 langkah semua dah masuk. Langkah kedua adalah penentu sama ada kita nak ke puncak dunia ataupun tidak. Ramai orang yang stuck pada langkah kedua ni. So kat sini nak start dekat langkah kedua ke? Jangan start dekat langkah kedua. You kena lawan diri, you kena change diri. Itu saja. Keluar dari kebiasaan. Itu saja, tak ada benda lain. Sekarang kita tengah battle dengan diri kita, bukan orang lain. Kita tengah battle dengan hati, dengan minda kita. Tak ada orang lain pun yang halang kita. Kita yang halang diri kita sendiri. So, sharing lah di Tepayaki. Okay, semangatlah Kak Lela dengan semangat ada, emosi tersentuh pun ada tadi. Rasa macam sepak tau bila Zati cerita tentang macam mana Zati terpaksa berdepan dengan stres bekerja. Lepas tu sanggup pula lepas habis kerja sanggup datang, sebab sekarang orang bagi alasan macam-macam Zati. Penat kerja mana ada masa kan. Tapi inilah dia. Kalau kata orang yang betul-betul dia nak orang kata nak berubah kehidupan dia, dia akan lakukan apa saja. Okey. So Zati, Kak Ella nak tahu sikitlah. Semasa permulaan ni Zati nak memasarkan nak marketkan Forever ni, bila Zati dah dapat peluang dekat Forever ni, macam mana Izati buat dan membina keyakinan diri Izati tu bila nak berdepan dengan prospek? Sebab rata-rata orang kita ni selalu cakap malu, kita pemalu. Macam Izati pun Kak Lela dapat tahu mula-mula Izati ni seorang yang agak pemalu juga. Okey. Lepas tu ada yang cakap tak pandai nak bercakap. Okey. So boleh Izati bagi tahu apa antara perkara-perkara yang Izati buat untuk nak hindarkan perasaan tu, nak buang perasaan malu tu. So boleh share sikit tak? Okey, Zati seronok nak masuk bab ni. Sebab Zati transform terbesar kat sini dan hidup Zati memang Zati kadang tak percaya sampai ke tahap ni Zati boleh buat. Tapi benda tak akan terjadi tanpa guidance, tanpa mentor. Okay. So Zati share sekejap ya.
Kau nampak dekat sini Nampak tak? Nampak tak? Bagaimana saya bermula di Forever. Semua ni sebab tadi memang buat online. Nanti memang buat online. Offline tu rasanya dalam 10% lah kot. Pada demo saja. Pada online ni sebab Zati buat pergi kerja, balik kerja. Kat rumah time Zati cuti memang Zati full swing. So kau nampak dekat sini balik kerja. Okey, gambar pertama kau nampak ini Zati balik kerja malam tau. Berapa kali Zati buat video ni? Berapa kali sebab nak bagi the best video. Maksudnya Zati nak bagi video untuk Kak Ais, rasanya Kak Ais buat video. Zati buat. Balik kerja pukul 10.30 sampai kat MRT Kuasa Central. Zati duduk dekat tempat ni. Zati duduk berapa kali Zati tape? Berapa kali nak bagi the best. So boleh nampak 705 view. Pada permulaan Zati kat Forever ni Zati hanya dapat tak sampai pun dalam 50 view. Tak sampai. Kita bukannya terus buat, terus berjaya. Betul tak? Perjalanan kejayaan kita ni ada pahit dia. Nak berjaya pahit, bukannya manis. Kalaulah kejayaan ni manis, kalau kita punya perjalanan kejayaan tu manis, semua orang dah jutawan dah. Semua orang dah jutawan. Bukan sejuta bukan wan dah. Berjuta-juta bukan wan dah. Betul tak? So, nampak tak kat sini? Sampai okey, dekat Facebook Zati bukan hanya copy paste. Zati tak nak hanya orang yang tengok kawan-kawan dekat Facebook tu hanya lalu lalang. Tak mau lalu lalang. Dulu mungkinlah copy paste tentang produk. Tapi mindset Zati nak cari fighters. Zati memang mula-mula Zati nak cari fighters. So Zati buat apa? 60% Zati GEP tentang GEP and then 40% tentang produk. Tak tinggal produk sebab apa? Kekuatan Forever ni pada produk. So kena imbang. Janganlah dekat Facebook cerita pasal produk saja. Bila nak jumpa fighternya tak jumpa lah kan. So daripada situ kita seimbang, kita jumpa user dan kita jumpa fighters juga. So kebanyakan fighters yang datang dalam tim Zati adalah datang daripada online. Okay, semua kenal Mary kan? Mary datang daripada Instagram. Kak Ain Awal Zati punya fighters datang daripada Zati punya Facebook Live. So boleh nampak kat sini untuk nak gambar nombor 2 ni Zati sharing daripada hati. Kebanyakan Zati punya video datang daripada hati. Kisah hidup Zati sebab orang suka pasal kita punya kisah hidup. Orang tak suka ini orang cakap branding. Macam Kak Ais pernah ajar dekat IG kita punya kelas kan? Kelas social media tentang macam mana kita nak brandingkan diri kita. So inilah yang Zati buat. Contohnya kalau satu hari tu kita tak done nak post, kita copy paste. So at least satu posting kita tu, mungkin kita buat satu hari 10 posting. Ini Kak Ais ajar Zati So at least satu posting tu biar ianya masuk ke jiwa orang. Biar orang baca, dia rasa okay, pembaca Facebook ni dia ada something tau. Dia ada kelebihan yang dia tahu ini dia yang tulis. Dia ada kelebihan. So kita menulis dari hati supaya ini sampai ke hati. Itu caranya kita nak pegang hati orang. Itu caranya kita brandingkan diri kita. Kita kena jual hidup kita. Bukan jual belik-beliknya. Jual tentang kita punya gaya hidup, apa perasaan kita, kesedihan, kebahagiaan, kita share. Kita kena share tentang hidup kita dengan orang luar. Kena share. Itu salah satunya kita brandingkan diri. So Facebook Live Zati pun dulu selalu buat pasal GEP. Sebab apa? Zati beritahu tim Zati untuk bermula, it's okay, bermula dengan fakta. Kau hafal lah buku GEP tu. Hafal lah, tengok buku pun tak apa. Sebab kita bukannya buat FB Live ni terus pandai. Terus nak cakap pasal motivasi. Tak. Jangan macam tu. Bermula untuk mencipta keberanian. Bermula untuk kita keluarkan diri kita daripada keselesaan yang kita tak pernah buat. 1% orang yang berjaya ni, dia buat benda yang orang gagal tak nak buat. So raikan diri. Walaupun you buat short video, walaupun 5 second, raikan diri. Siapa lagi nak raikan diri kita kalau bukan kita? Betul tak? Walaupun kecil je kejayaan tu, raikan diri. Kau excited lah cerita kat Facebook. Dekat Facebook ni kena excited. Orang dengan excitement kita. Sebab apa? Kita ni nak buat kat Forever senang je. Kita guna produk, kita share produk, kita cinta dengan produk. Macam Zati dulu, Zati tak tunggu testimoni tahu nak bermula kat Forever ni. Sebab Zati dah tahu Forever ni dah di 168 buah negara. Ada testimoni di 168 buah negara. So tadi tak perlu nak tunggu pun Zati nak turun kolesterol, tak tunggu. So alhamdulillah sekarang kolesterol dah turun daripada 8 dah turun 4. Okay, tak tunggu, terus buat. So you tengok Facebook Live Zati ni sampai 25 share. Yang ni Zati dah share tentang masa Kak Ais buat meeting, dia ada cerita tentang 3 sikap leader. Masa ni Zati terus buat live. Okay, dapat tak? Sebab apa? Orang ni dia suka kepada tips, dia suka kepada motivasi. Rakyat Malaysia ni, bukan rakyat Malaysia lah, semualah rakyat di dunia ni, dia punya motivasi ni kurang. Dia dahagakan motivasi. Hidup dia stres, hidup dia tak
tak ada orang hiburkan dia, tak ada orang puji dia. Sebab tu benda-benda makan ni perlu untuk makanan jiwa mereka. Okay, so kita macam mana kita ni lah, kita kena berusaha sentiasa untuk kita upgrade diri kita untuk kita bagi yang terbaik lah dekat Facebook. Kalau Zati kat Facebook lah. Zati, ini soalan soalan yang memang spontan. Zati tak sempat fikirnya. Ini Kak Lela nak tanya. Okey, tadi Zati ada sebut Mary Leka kan? Yang mana Zati Mary Volans. Mary Volans. Sorry Mary Leka. Okey, Mary Volans. Yang mana dia adalah salah seorang fighter daripada online juga. Betul. So Kak Lela nak Zati bagi satu tips, mungkin ramai yang nak tahu, sebab ada orang dia biasa buat offline. Okay, offline mungkin dia boleh jumpa orang, dia boleh terang. Tapi dalam segi online ni, bila kita nak explain tentang contoh, kita nak fokus mereka tu sebagai fighter. So macam mana Zati counter dia orang ni untuk nampakkan plan forever ni? Adakah mereka sendiri yang bertanya ataupun Izzati menggunakan your smart work, you punya smart work tu untuk nak counter dia orang untuk join forever as a fighter, as a business owner. So apa dia? Apa dia punya rahsia tu? Mendalam soalan tu Gitu. Okey. Alhamdulillah, sangat bersyukur adanya Mary dalam hidup Zati sebab dia adalah sahabat Zati di IJN. Kami sama-sama kerja di ICU dan kami di ICU pula di critical care unit. Mary seorang yang baik sangat. So kami persamaan kami adalah sama-sama kena tipu dengan MLM. Itu persamaan kami. So dia pun kena tipu 20K, Zati pun tipu 20K. Cuma syarikat yang berbeza sahaja. Okay. So dekat sini bagaimana Zati cerita macam mana Mary boleh first of all ni dia punya first Zati sebagaimana Kak Is buat untuk Zati dia tanya Big Y dulu. Kak Is dia tanya Big Y dulu. Dia suruh Zati tulis Big Y dan goal setting. Itulah perkara pertama yang Zati bagi tahu dekat Mary sebab dia dah actually masa tu dia memang dah dia beritahu Zati yang Zati tahu kan yang Mary ni pernah gagal dengan MLM. Actually Zati tak tahu pun yang pernah gagal MLM, tak tahu. Masa tu baru dia cerita. Dan Mary nak keluarkan RM90 pun dia tak ada duit masa tu. Apa yang Zati bagi tahu Mary is okay. You just iklan je dekat WhatsApp status dekat Facebook. It's okay, just iklan sebab nak mendapatkan kepercayaan orang tentang suplemen ni ia ambil masa. Bukannya kita iklan hari ni terus dia beli. Tak, dia ambil masa untuk develop kepercayaan. So daripada situ, walaupun Mary tak join ahli lagi, dia dah start iklan. So daripada situ, macam mana? Pada masa yang sama, dia iklankan dekat dia punya WhatsApp status semua tu, ada orang yang nak join dia. Pada masa yang sama, Zati leverage kan. Zati kan orang baru, masa baru 4 bulan. Mary hadir Zati 4 bulan. Zati leverage kan speaker. Sebab apa? Kita tak ada ilmu lagi. So apa yang Zati buat? So mereka masuk kelas. Kita kan masa tu dah start, dah PKP dah masa tu. So apa yang Zati buat? Apa lagi gunalah kekuatan kita punya speaker-speaker hebat ni kan dekat kelas. Tapi Mary ni sebab dia ada semangat yang kuat, dia ada big why yang kuat, goal setting dia memang jelas. So kita macam dia lagi senang, dia bergerak sendiri. So dia sedaya upaya dia masuk kelas Datuk Desmond, tengok demo Datuk Desmond, masuk kalau ada kelas Kak Yus, Zati masuk kelas Kak Yus sebab masa Zati pun bekerja. Okay, kita sama-sama bekerja, so kadang-kadang tak ada masa. So dia bekerja, Kak Azul pun bekerja, semua bekerja. So itu saja yang kita boleh buat. So daripada situlah bila nampak Zati minta masuk dalam grup Kak Yus. Masuk grup Kak Yus. Memang biasalah terbakar lah kan. Orang kuat. So inilah bantuan hebat daripada seorang mentor untuk orang baru. Kita tak ada ilmu sebab tu pentingnya kita ni sentiasa mengiyakan mentor. Sebab mentor ni macam Sifu cakap lah, dia dah ada teropong. Sifu dah ada teropong, dia nampak lah jalan kat depan. So kita letakkan kepercayaan, kita sanggup dengan mentor kita. Letakkan kita punya macam mana trust. Kita kena trust sebab apa? Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Sebab tu Zati dapat latihan komando daripada Kak Yus. Latihan komando. Tapi walaupun sebab Zati nampak Big Boy Zati yang jelas, Zati tak pernah kata tidak.
Kak Disu sharing. Sama macam Mary, sharing. Dekat tepi lagi Mary sharing. English pula tu, tetap sharing. Sebab apa? Itulah kita punya develop diri kita sebagai fighters dulu. Barulah kita akan datangnya fighters di sekeliling kita. Okay, itulah. Okay, good. Very good tips lah. Kak Lela pun dah dapat dah ni. Itulah gunanya kita orang lama nak belajar daripada orang baru ni. Kadang-kadang ada juga benda kita boleh tak nampak. Benda tu sebenarnya benda tu ada depan mata. Tapi kita tak nampak. Kita tak jelas. Okay. So, okay. Next, Kak Lela nak tahu juga. Okay. Pada tahap manakah Zati buat forever ni yang boleh menyebabkan Zati buat mengambil keputusan untuk buat full time, untuk nak full swing. Dan pada ketika tu boleh Zati komen sikit lah, masa Zati nak buat keputusan nak berhenti ataupun nak buat full time, apa komen dan pandangan suami Zati lah, okay, ataupun keluarga Zati bila Zati buat keputusan nak berhenti dan nak fokus pada forever ni. So boleh Zati cerita sikit? Sebab ini kadang-kadang ada juga orang pun takut, nanti kan apa pula suami kata ke apa bila dia orang nak berhenti kan. So apa Zati punya jawapan kepada mungkin suami tu ada rasa apa-apa kan. So cerita sikit. Okay, actually bab nak berhenti kerja ni memang tadi Zati ada ceritakan yang Zati pernah berhenti kerja 2016. Masa ni Zati berhenti kerja sebab tanpa reda suami. Buat keputusan sendiri. Masa ni yelah perangai tak cantik kan. Tapi sebabkan tanpa reda suami lah, Zati macam susah tau hidup Zati. Susah sangat. Macam-macam ujian datang. Tapi bila jumpa forever ni, Zati start decide nak berhenti kerja pada bulan 7. Masa tu income Zati 16K. Masa tu income Zati 16K, Zati dah start nak berhenti kerja. Tapi Zati tanya suami sebab Zati tak nak tragedi yang lepas kembali. So Zati tanya, abang boleh ke saya nak berhenti kerja? Dia cakap sebab dia dah nampak dah Zati punya income dah banyak. Actually mula-mula dia tak support pun. Biasalah kan lelaki kan, dia tak support mula-mula. Tapi dia dah ada income banyak, dia support. It's okay, kita buat semua ni sebab untuk suami. Kita buat semua ni untuk anak-anak. So alhamdulillah juga suami Zati support dari segi buat TikTok. Dia pun support Zati dari segi buat TikTok, dia bantu. Alhamdulillah dari segi jaga anak dia bantu. Zati sangat bersyukur sebab ada suami yang sangat membantu Zati. Tapi untuk suri rumah kat luar sana ataupun yang bekerja kat luar sana, kalau it's okay, tak apa. Kadang-kadang suami kita ni lain. Dia punya pemikiran lain. Tak apa, kita buat saja. Kita buktikan insyaAllah one day dia akan tolong kita. Kita just bersangka baik dengan dia. Kita sentiasa berdoa semoga Allah bukakan hati dia untuk dia nampak apa yang forever living boleh bagi. Dan sama-sama kita berjuang sama-sama. Jadi jutawan sama-sama macam Kak Ayus dengan Abang Wan kan. So Zati kan dulu Zati pernah nak pergi Saudi. Pernah bergaduh dengan husband sebab nak pergi Saudi. Zati nak bebas hutang. Tak nak ada hutang dah. Pernah ada hutang ni, sangat-sangat tak tenangnya hidup ni. Antara salah satu doa Zati, ada dua doa Zati. Zati nak bebas hutang, Zati nak jadi suri rumah. Ini dua doa yang Zati tak pernah lekang dalam doa Zati. Setiap solat ke, bangun solat malam ke, solat duha ke, tak pernah lekang dua doa ni sebab tu Allah bagi. So pernah bergaduh dengan husband sebab Zati memang nak pergi Saudi, nak income 15K. Kat Saudi gaji mahal Nes ni. Mahal sangat. Okay. So tapi sampai dia tak bagi, it's okay. Sebab Zati yakin yang redha suami tu adalah segala-galanya. So Zati tak pergilah. Memang tak pergi. Tak pergi. Okay. Tapi alhamdulillah dengan kesabaran kita tengok Allah bagi apa. Allah bagi lebih lagi gaji Saudi. Lebih 15K Allah bagi dekat forever ni. Itulah Kak Lela tentang saya punya bagaimana saya actually berhenti kerja ni kan. Zati hantar Liza letter bulan 7. Tapi company tak bagi berhenti pula. Tak bagi berhenti. Ini halangan pada Zati. Masa tu musim COVID, so tak cukup staff. So bulan 11 baru Zati boleh berhenti kerja. Tapi masa tu Kak Zu yang tak ada kena-mengena, tak nak cakap tak nak berhenti kerja, dia yang berhenti kerja dulu. Apply Zati yang cakap tak nak berhenti kerja, dia berhenti kerja dulu. Okay, dia berhenti kerja bulan 8, Zati bulan 11. So 1 tahun lah kami sama-sama buat forever. Memang besar dengan apply ni kan. Yalah. Okay. Kak Lela pun dapat tahu yang Izzati ada capai F2D level 1. Okay, pada bulan Ogos 2020 masa tu.
Kalau tak silap Ogos, ya. ya, betul. Lepas tu Zati terus marah, terus pergi kepada level 2 pada November. Ogos, September, Oktober, November, dalam masa 3 bulan tu Zati dah pergi push ke level 2. Wah, hebat ni. So boleh Zati cerita tak? Pada masa tu Izzati dah dapat fighter-fighter dah ramai ataupun masih ada seorang dua saja, ataupun Izzati hanya buat seorang-seorang, dan cerita macam mana Izzati boleh capai daripada level 1 pergi ke level 2 tu dengan dengan jarak yang sangat dekat lah. 3 bulan 4 bulan macam tu. Okey. Nanti share sekejap ya Kak Lela. Ya. So nak tengok siapa yang muka-muka F2D dekat Rich Academy ni. Nampak tak? Tu dia. Okey. Untuk bulan 8 ni, jangan terkejut bukan Zati yang naik dulu jadi F2D ni. Downline Zati naik dulu, si Mary naik dulu. Si Mary naik dulu jadi F2D Achiever level 1. Mary dulu. Lepas Mary Kak Zuraida. Lepas Mary Kak Zuraida. Lepas Kak Zu baru Zati. Tapi semangat yang Zati nampak dekat sini teamwork kami ni adalah Kak Zu dengan Mary sama-sama buat reward supaya lagi cepat untuk bantu Zati dapat F2D. Kita orang masa ni Zati memang terharu dengan semangat upline Zati dan downline Zati. Keep bantu supaya Zati pun sama-sama merasai income 1,500 setiap bulan selama 3 tahun. Hebat tak? Forever bagi. Dulu jadi nurse 3 tahun belajar. Dapat fresh gaji dapat 1,800 dekat IJN. Ni buat Forever 3 bulan je kerja keras. Forever bayar 1,500 3 bulan je kerja keras. 36 bulan. 36 bayar 54K dalam 3 tahun kalau tak guna duit tu kan. Itu baru level 1. Kita ada level 3, kita ada 3 level. So dekat sini saya sangat bersyukur lahirnya fighters yang hebat. Sebab apa? Inilah pentingnya teamwork. Actually teamwork ni actually ramai yang tak pandang serius sebenarnya teamwork antara upline, downline, even subline pun boleh ada teamwork, tapi biar ikut sistem lah kalau boleh. Okay. So pada masa yang sama 1 bulan bulan 8 satu generasi naik F2D. Satu generasi. Okey, begitu juga dengan bulan 11. Kita orang ni satu team main gear. Gear kita orang memang laju. Memang betul-betul ikut sistem lah. Memang betul-betul ikut Sifu, ikut Kak Yus. Betul ikut gear. Apa yang Sifu cakap gear. Kena faham itu. Nak sampai JIT kena ada gear berapa. Okey, so dekat sini bulan 11 pun sekali lagi satu generasi. Naik F2D level 2 iaitu Zati. Mula-mula Zati pun ke bawah lagi. Nombor 1 adalah Mary juga. Lepas Mary baru Leo. Leo ni adalah downline Mary. After Leo baru Zati. Baru Zati. So F2D level 2. Level 2 ni berapa dapat? Berapa Forever bagi? Bagi lebih lagi. Panas. Panas. 2,250 dalam tempoh 3 tahun. Setiap bulan lagi banyak lah. So sebab tu bila kita kerja F2D ni, kerja manager bersama dengan F2D, income kita memang besar, lebih daripada 10K ke atas, lebih daripada 20K. So alhamdulillah lahir juga McDonald. Dia orang ni sebab apa mula-mula pun Kak Ayus pasak dan minda kita orang ni kerja F2D. Bila Kak Azul cerita JEP pasal F2D tu memang gila dan F2D ni. Sebab tu kebanyakan tim kita orang ni kerja F2D. Masuk je memang kerja F2D. Sebab tu kebanyakannya lahirnya F2D Achiever. And then semuanya ada nurse. Semuanya nurse. Semuanya kerja di medical field. Semuanya part time. Tak ada yang full time. Empat ni semua nurse Zati ya? Betul. Semua nurse. Kecuali ni semua nurse. McDonald ni dia kerja sebagai dietitian. Kerja medical field juga. Tapi bukan nurse. Tapi dia di hospital lah. Sama juga medical field juga. Tapi empat orang ni. Saya, Kak Zu, Mary, Leo semuanya nurse. Part time. Betul. Boleh tak? Forever ni sampai begitu. Sebab apa 80% yang berjaya kat Forever ni adalah part timer. Betul yang full time. Betul tak? Yang tu yang Sifu cakap. Ingat apa Sifu cakap? 80% adalah part timer. Okay, sekejap ya. So, kenapa kat sini dari segi teamwork ni, kita orang terus bawa teamwork ni bagaimana? Contohnya sekarang ni, kenapa kita punya lucky draw ni sampai 20,500. Betapa hebat yang teamwork kita orang ni boleh buat satu event di hujung tahun sebanyak 20,500 combine semua manager untuk bagi lucky draw. Masa ni nak fight tau, untuk fight. Ada yang tengah fight CBM,
ada yang tengah fight eager manager. Kami satu tim bantu. Tim Sabah, tim Semenanjung buat lucky draw. Ini 2 bulan buat 20,500. Bulan 11 dan bulan 12. Ini adalah idea daripada Kak Yus supaya semuanya menang. Semuanya win-win. Yang dia orang pun dapat, selain dapat bonus, dapat duit lucky draw. Paling tinggi 4,000 dapat untuk lucky draw yang pertama. Betapa besarnya kita, betapa hebatnya teamwork ni impact kepada kejayaan setiap ABO, setiap ahli untuk kita punya team. So, apa lagi yang kita buat kat Forever ni untuk kita lahirkan fighters ni, apa yang saya Kak Zul Mary buat, kami kalau buat kelas orang Sabah ni, orang Malaysia, orang Sabah ni, dia memang tak pernah kata tidak. Bila kita buat kelas, buat je. Okey, baik. Salah satu cara kita nak biar kita punya kejayaan lagi cepat kat Forever ni, kita kena develop leaders. Kat sini, kami ajar dia orang untuk bagi kelas. Okey, untuk kita punya small team. Bagi kelas lah. Walaupun tak kerti tak apa. Apa yang kami buat, kami akan buat rehearsal. Sama je macam Kak Yus. Dia sentiasa kalau contohnya Zati ada live ke apa ke, akan buat rehearsal. Pernah buat live untuk Rich Academy, buat rehearsal dengan Kak Zu. Macam tu juga live Mary, buat juga rehearsal. Untuk Kak Zu, Kak Yus, untuk Datuk Desmond. Masa tu live dengan Datuk Desmond. Pentingnya rehearsal. Begitu juga yang Zati buat dengan tim-tim Zati dengan Kak Zu. Kami buat rehearsal supaya diorang ni tak ada yang nanti ada pincang kat mana-mana. So kita dapat tahulah kat mana dia punya kekurangan kan. Ini pentingnya kita ajar mereka untuk jadi speakers. Sepanjang ada ragam. Ini I ni sampai dia buat muka. Dia pernah tidur Kak Ais. Kak Ais pernah buat muka macam ni. Sampai macam ni. Betapa hebatnya dia orang ni sampai boleh make up macam ni sebab nak menghiburkan. Happy-happy je. Tak stress buat Forever ni. So dekat sini pun nampak Kak Yus tolong tim kami ni sampai ke Kelantan. Hebat. Ini Zati nak cerita kat sini teamwork. Daripada yang F2 di bulan 8 bagaimana mereka bantu. Beginilah hebatnya teamwork untuk tim kami. So semua kat luar sana peganglah teamwork supaya kita sama-sama ke puncak. Sama-sama tolak ke puncak. Kita tak nak jadi macam kerja apa kerja makan gaji. Semua kita nak menjatuhkan, tak nak macam tu. Dekat Forever ni kita nak biar semua naik. Kita nak macam ikut Datuk Desmond cakap win-win. Okey, kita bantu sesama kita ni. Okey, itu saja Kak Lela. Okey, mandangkan Zati kan banyak buat online kan. So, untuk nak sampai ke peringkat Zati sekarang ni, Zati developkan Zati punya fighters di rangkaian-rangkaian Zati tadi. Zati dah share tentang macam mana you orang buat contoh nak bagi lucky draw kan. Ada buat lucky draw semua tadi tu. So, ini orang kata jangan segan lah. Kak Ella nak tanya, boleh Zati share sikit tak berapa income Zati sepanjang 14 bulan 14 bulan Zati di Forever ni kan? Okey, berapa income Zati dapat sepanjang 14 bulan tu? Yang dah kerja 9 tahun kan? Kerja 9 tahun. So 14 bulan ni berapa income dia? Itu kita nak tahu tu. Dia 9 tahun ni simpanan pun tak ada. Makan tak cukup. Ramai kita macam tu lah Zati. Serius Kak Lela bagi tahu, ramai ABO kita pun macam tu. Termasuk Kak Lela sendirilah. Okay, Kak Lela kerja berniaga macam-macam. Bukan berniaga, orang kata bukanlah kita kata kita tak dapat rezeki, bersyukur. Orang kata biasa orang kalau berniaga ataupun kerja tu sampai boleh simpan duit. Tapi ni kita kerja tak boleh simpan duit. Kak Lela yang berniaga pun tak boleh nak simpan duit. Tu dah. So sebelum Kak Lela jumpa Forever, alhamdulillah lah memang Forever ni platform yang terbaik. So Zati cerita sikit tentang 14 bulan ni Zati punya income tu macam mana? Kita kena tunjuk bukti. Bukti. Kita nak cakap-cakap kosong kan? Kita tunjuk skrin je lah ya. Betul. Kita tunjuk slip kan tak habis kita malam ni. Esok habis ni. Sekejap ya. Tu dia. Okay. Aduh yai. Okay. So ada 2 kolom 2020 dan 2021. Zati start VIP pada hujung tahun 2019. Zati upgradekan VIP tanpa pengetahuan Kak Zu. Zati pergi. Lepas dah tahu yang Forever boleh ubah hidup Zati, terus pergi tiba-tiba ada duit. Okey. Tiba-tiba ada duit Kak Lela.
Sebulan duit. Kan itulah orang kita. Cakap tak ada duit. Betul. Sebenarnya dia ada duit sebenarnya. Cuma itulah dia tak nak laburkan pada kesihatan. Itulah sebab tu jangan putus asa untuk kita keep bagi kesedaran. Sebab apa mereka orang luar sana nampak semua supplement sama. So kita lah yang perlu bagi nampak perbezaan supplement kita dengan di luar sana. Ini cabaran besar yang perlu kita hadapi. Okay, so untuk bulan pertama Zati dapat, Zati tak pernah tinggal 5 cc. Walaupun tak faham, bulan 1 Zati start fight. Zati buat 5 cc, buat. Walaupun masa tu Zati jadi angsa emas bulan 1 sebab kebetulan dapat bonus daripada CBSKL, dapat bonus. Dulu dapat bonus pergi IKEA. Sekarang alhamdulillah dapat bonus, first bonus di CBSKL dapat dalam Zati rasa masa tu 2,000 lebih lah. Zati habiskan pada produk. Zati beli jadi angsa emas. Masa tu orang tak kenal lagi Zati, tak ada lagi orang nak join VIP. So apa yang Zati buat, Zati jadi angsa emas tapi habis produk tu. Sebab apa? Zati minum. Sebab tu kolesterol tinggi, kolesterol turun. Sebab Zati memang betul-betul konsisten dengan produk Forever. So pada Januari ni Zati dapat RM164 ni. Zati memang excited gila. Masa ni dapat tahu masa nak pergi kerja tau. Zati buat video walaupun RM164, video Zati tu macam Zati dapat 1,000 video Zati. Betapa sebab apa? Nurse kerja setahun naik RM100. Tapi Forever sebulan saja dapat RM100. Kalau kita buat betul-betul agak-agaknya, kalau sampai 3 tahun, memang betul lah millionaire. Betul tak? Itu janji Datuk Sifu. Itu janji Datuk Sifu kita. Okay, so bulan kedua shoot sampai 1,000. Shoot sampai RM1,032. Yang ni Zati memang menangis. Masa tu naik tangga MRT nak pergi kerja. Masa ni memang Zati betul-betul excited. Zati tu betul-betul menggila. Sebab apa? Kat sinilah orang nampak yang kita ni betul-betul nak bantu orang. Betul-betul kita tunjukkan kecintaan kita pada Forever. Sebab tu pentingnya kita tunjuk kecintaan kita, excited kita. Ini yang orang tak boleh buat. Kena tunjuk betapa bersungguhnya kita ni nak cakap yang produk kita ni sangat bagus, marketing plan kita sangat bagus. So bulan ketiga 1,400, alhamdulillah maintain. Bulan keempat Zati dapat sama juga 1,200. Masa ni bulan keempat ni Zati dah ada fighters. Mary dah datang dalam tim Zati. Pada masa sebelum Mary datang, Zati ada dah lahirkan seorang supervisor. So bulan 5 income shoot 3,300. Ini gaji nurse sebulan. Gaji nurse boleh dapat hanya sebulan dekat Forever. So Zati memang dah gila masa ni. Ya Allah. So makin excited, makin buat. So tak pernah berhenti. Inilah Zati pernah bagi tahu Kak Ais. Kak Ais pernah bagi tahu Zati bagi masa 6 bulan. Bagi masa 6 bulan je. Betul, Zati bagi masa 6 bulan untuk Zati all out dekat Forever. Alhamdulillah tak sampai 6 bulan. Zati punya goal setting tu dengan Big Y semuanya tercapai. Zati nak naik supervisor bulan 5. Tapi Allah bagi Zati naik supervisor bulan 4. Sebab tu pentingnya kita develop fighters kita biar diorang nampak apa Big Y yang goal setting. Itu yang penting. Supaya diorang nampak impian diorang ni. Sebab tu kita perlu beli jiwa diorang. Diorang ni actually GEP dah tahu dah sebenarnya. Tapi masalah sekarang pasal motivasi diri tu yang kurang. Sebab tu kalau boleh sentiasa inilah pentingnya rules. Pentingnya rules 1, 2, 3. Nombor 1 jangan putus asa. Nampak macam biasa je kan, tapi yang memberi impact untuk kejayaan kita masa hadapan. Rules nombor 2, kena sentiasa bersama orang-orang yang positif. Macam tu. Rules nombor 3, jangan berfikiran negatif, jangan emosi. Kalau kita tak nak pegang 3 rules ni, memang kita akan mati dalam bisnes. Memang kita dah bunuh diri kita tau. Itu kita tak nak. Sebab tu ikut sistem, ikut nilai. Apa? Nilai 1 hingga 3. Itu pun dah pegang daripada 9 nilai. Nilai 1 hingga 3 tu apa? Ini kena faham pula. Maksudnya nombor 1 kita ni kena sentiasa nombor 3 kita tak semangat kena kuat walaupun sisi kita sikit, tapi semangat tak boleh kalah. Walaupun sisi kalah, sisi tak boleh kalah. Nombor 2 kita ke bawah dulu. So kita kena ada disiplin dan kita kena sabar. Yang ni yang ramai start dekat Forever ni bila dia tak sabar. Kita benda ni kita istiqamah betul-betul dah. Tapi berapa ramai yang boleh sabar. Itu yang perlu kita pegang. Kenapa? Sebab apa? Untuk nilai 1 hingga 3 ni dia lebih kepada kita punya self discovery. Tentang inner self kita. Kita tengah membina kekuatan dalaman kita. Baru boleh pergi nilai nombor 9. Nilai nombor 9 apa? Nak pecah semua rekod. So benda-benda ni nak pergi pada nilai nombor 9, kena jaga nilai nombor 3 ni. Barulah kita boleh pecah segala rekod di Forever ni. Kita punya GAT semua. So boleh nampak bulan ke-7 bulan ke-6 7,000 naik masa ni Zati buat bisnes 2 negara. Iaitu di Arab Saudi dan juga di Malaysia. Zati lahirkan seorang manager
di Arab Saudi hanya 23 hari je naik manager. Hebat tak? Hebat tak? Ni semua datang daripada online semua. So bulan 7 naik sampai 16,000. Masa ni Zati decide untuk berhenti kerja. Kenaikan dia lebih pada 2 kali ganda. Betul, 7-14. Naik sehingga 9K kenaikan dalam sebulan. Hebat tak? So dekat sini Zati dah dapat gaji Saudi. So tak payah pergi Saudi dah. Dulu kan memang gila nak pergi Saudi sampai bergaduh dengan husband. Tapi alhamdulillah dengan kesabaran Zati, dengan redha suami, alhamdulillah Zati dapat gaji Saudi tapi lebih lagi. So tengoklah income Zati pada Disember dah 34K. Ini income paling tinggi sepanjang Zati di Forever. So total income untuk 1 year sebagai orang baru ada 170K. 170, 500, RM31, 71 sen. Sen pun Forever bayar. Sen pun Forever bayar. Okay. So total income Zati, so ini masuk bulan 1, bulan 2 ni pun sama juga. And then Kak Ish cakap nak beli kereta, tunggu 50K dulu. Kita ikut cakap mentor, nak beli kereta berkenaan dengan Alphard tu. Alphard cantik tu. So tunggu, Kak Ish cakap tunggu 50K dulu Zati ya. So total income Zati sepanjang 14 bulan di Forever ada RM237,000. Masya-Allah. Ya, kalau kita kerja dekat kalau kita masih makan gaji, maknanya untuk dapat total 200 lebih tu, rasa Kak Della berapa tahun tu Zati ya? Banyak tahun tu nak berperang tu kan? Ya Allah. Okey. Jangan Kak, nak bagi tahu sikit lagi. Kita nak bagi tahu saving, berapa saving? Dulu Zati punya 20K dah lesap kan? Duit tak ada. Dah lesap, dah habis dah semua tu. So alhamdulillah saving Zati road tu 100K lah. Road tu 100K. Masya Allah. Kak Ish cakap Zati kau kena simpan ibu duit sebanyak 100K. Kau kena simpan ibu duit. Itu yang Datuk Desmond ajar. So Zati ikut Kak Ish cakap. Tak pernah tak ikut apa yang Kak Ish cakap. Itulah. Alhamdulillah dah saving dalam insyaAllah 75K lah. Alhamdulillah setakat ni. Masya Allah. Alhamdulillah. Tahniah. Terpaku rasa mesti pun kata kita punya siapa yang melayari FB Live kita malam ni memang dah keluar asap semua dah, telinga hidung semua dah keluar asap. Kalau dia tak ikut betul-betul apa yang tip-tip yang Zati bagi ni memang rugi sangat. Okay. So nak tahulah juga matlamat goal setting Izzati untuk tahun 2021 ni. Okay, apa Izzati punya setting Izzati lah untuk Izzati punya 2021 ni. Share sikit lah. Kalau boleh kita pun nak cedok sikit lah tip-tip kan, kalau ada goal setting tu kita nak kena cek upah channel pula. Sekejap ya Kak Ella, saya share screen ya. Okay. Ni Zati kan selalu cakap kan pasal goal setting dengan Big Y ya. Benda ni sangat memberi impact actually. Sebab inilah apa yang Kak Yus, Kak Zuraida buat pada Zati. 1/1 Zati ingat lagi yang Zati hantar. 1/1 tahun 2020 Zati hantar goal setting dan Big Y pada Kak Yus dan Kak Zu. So satu-satu impian Zati tercapai daripada goal setting dan Big Y ni. Contohnya Matli masa dia takut nak 8K, takut sangat. Tapi Kak Yus cakap tulis saja. Macam tu juga dengan downline Zati. Zati memang minta goal setting dengan Big Y dia orang. Sebab Zati tahu di sinilah permulaan dia orang untuk mereka pergi lebih jauh. Sebab inilah yang Kak Is buat pada Zati. So nampak kat sini 8K. Tapi Forever bagi lebih dah kat Zati. Dah bagi lebih sangat dah daripada 8K ni. Sebab apa? Jangan takut untuk aim high kat Forever ni. Forever tunggu bagi je duit. Cuma kita je kena menuju ke arah tu. Kena tunjuk usaha sehabis baik. So cari VIP 5 orang. Alhamdulillah setakat ni dan 2-3 orang dapat dah VIP sebab boleh settle 5 sisi. So naik supervisor bulan 5. Tapi Zati buat sampai Allah bagi bulan 4 dah naik supervisor. So naik manager bulan 5 tahun depan macam tahun 2021. Tahun 2021. Tapi Zati naik manager pada bulan 6. Bulan 6 tahun 2020. Memang awal gila naik manager. So maksudnya tempat bisnes dua negara secepatlah dia kenakan dia. Tapi bulan 8 dah F2D. So dapat berhenti kerja. Berhenti kerja pada tahun yang sama Zati buat Forever. Allah Zati subhanallah. Masya Allah hebatnya Forever ni sampai orang yang tak erti bisnes pun boleh buat Forever ni. Modal berapa je? Modal kita RM90 je Kak Lela. RM90 itu je. Lepas tu modal RM1,500 itulah modal sekali semua hidup. Dah tak ada modal lain dah. Semua orang mampu bermula. Sebab tu pertaruhan dia hanya usaha saja. Tak ada benda lain dah. Kita ni actually Forever Business Owner punya title ni
kena keluarkan beribu-ribu, berpuluh-ribu untuk jadi rakan kongsi. Tapi Dr. Semoga betapa generousnya hati dia, dia hanya cakap RM90 pun dah boleh jadi business owner. So kat mana lagi dah tak ada platform lain dah yang kita boleh buat betul-betul, yang kita boleh berjuang habis-habisan. Dekat sini dah letaklah segala titik perlu kita dekat Forever. Tak ada tempat lain dah. Kita orang susah. Semua tak ada duit. Musim pandemik lagi dah tak ada duit. So gunalah rezeki yang Allah bagi ni sebaik mungkin. Tak payah pergi jauh. Just focus. Okay, just fokus kat sini. Sebagaimana cerita semalam saya pergi hiking dengan JLT Kak Is dengan Datuk semalam. Bruce Lee Bruce Lee ni dia takut. Dia tak takut pada orang yang banyak dia punya kick tau. Dia belajar 20 kick, dia tak takut. Tapi dia takut pada seorang yang belajar satu kick sebanyak 1000 kali. Maksudnya dia fokus. Orang macam ni lah dia takut. Sebab apa? Itu pentingnya kita fokus. Penting kita fokus pada satu bisnes. Sebagaimana Datuk Desmond fokus selama 24 tahun. Dia cakap kawan-kawan dia dah lompat macam-macam bisnes. Tak jutawan lah kan? Nampak bisnes ni, nampak bisnes tu. So kat mana fokusnya? So kalau kita tak fokus, memang kita takkan jutawan. Sebab tu pentingnya. Itulah kata-kata Bruce Lee yang saya pegang daripada Datuk Desmond semalam. Thank you Datuk untuk perjumpaan semalam. So inilah untuk tahun 2021. Kita punya vision board. Kak Ayu tetap siap buat meeting tau. Siap buat meeting untuk buat vision board ni. Dia suruh hantar seorang-seorang vision board ni. Pentingnya bila kita dah hantar kat mentor, kita tunjuk kat grup. Supaya kita rasa, aku ni ada vision board ni. Orang nampak, nanti tak dapat malu. Tapi it's okay. Walaupun kita tak achieve vision kita tu, kita tetap menang. Kita tetap menang. Sebab apa? Forever tetap bagi. Walaupun kita tak achieve, kita tak dapat banyak dekat Forever ni. Macam Zati harap tahun 2000 ni Zati dapat, memang besar dia punya goal setting memang besar, tapi insya-Allah tak mustahil sebab kalaulah sebelum ni Allah boleh ubah hidup Zati dah tempoh setahun, so tak mustahil dengan usaha yang sama Allah boleh ubah hidup Zati lagi. Bukan hidup Zati je, hidup seluruh fighters Zati, seluruh tim Leadership Academy semua. Okey, dan semua yang mendengar malam ni, kita ni ada rezeki masing-masing. Cuma kita tak nampak kat depan. Sebab tu tugas kita hanya usaha tanpa henti, sentiasa mengharap, sentiasa memberi kesanggupan untuk berubah, untuk change. Mulai esok, kau boleh tak nak tangguh-tangguh, buat je. Aku kena berubah, aku nak kaya ni, aku nak ada duit, aku kena tolong orang. Kat Forever ni, nak ada duit, kena tolong orang bawah, itu saja. InsyaAllah Forever bagi lebih, Allah bagi lebih lagi. So kalau ikutkan Zati nak CBN level 2 tahun ni, insyaAllah tahun lepas Zati dapat 1.5k. So tahun ni Zati plan untuk 5k. Mantap kita boleh pergi lebih lagi. Kita tak tahu kan rezeki kita. Kak Is cakap Kak Is ni sentiasa dia beri galakan. Maksudnya macam everything can happen kalau dengan usaha kita. Just follow system saja. Kalau tengok CBN Rawani, dia punya live hari tu memang gila dia punya kenaikan. Hanya ikut sistem berapa kenaikan dia. Hebat. PCM Hamizah pun Kak Is cakap lah kan dah berapa million. Kita cakap yang orang-orang yang hebat ni. So Zati harap ini vision board Zati ni penting Zati untuk kita ada vision board So alhamdulillah Kak Ella, motor ni Zati dah dapat beli tau. Dah dapat? Kak Ella baru nak tanya. Motor tu dah dapat beli belum? Dah naik tu. Zati beli cash tau, 9k Zati beli cash. Nombor JM 9333. Walaupun bukan kereta, walaupun Sifu tak datang nak ni kan, nak isytihat datang nak raikan, tak apa. Nyanyi ada 9333. Usaha kita sendiri. Bukannya beli nombor tu tanpa usaha kita. Tak nak macam tu kan. So memang fight tau nombor ni. Berapa husband kena bayar? 500 agaknya dia beat untuk dapatkan nombor ni. Semuanya nak nombor ni kan. So alhamdulillah itu pentingnya kita punya vision board. Kita kena tulis. Everything kita punya impian ni kena tulis. Sebab tu pentingnya kalau leader minta bagilah. Bukannya untuk leader tau, untuk diri sendiri. Sebab inilah yang Kak Yus develop Zati sehingga hari ini kerana Zati berpegang kuat dengan vision board dan Big Y Zati ni. Okey, itulah goal setting Zati untuk tahun ni Kak Lela. Okey. Sebelum kita nak mengakhiri lah kita punya live kita malam ni, Kak Lela minta Zati bolehlah bagi nasihat pada semua yang menonton kita punya live ni. Okey, kita percaya ramai kita memang macam Zati cakap, kita memang dahagakan satu bukan sekadar motivasi tetapi suatu kenyataan yang macam kita tengok Zati punya pencapaian ni adalah satu yang nyata, siap dengan bukti-bukti semua sekali
So pada semua penonton-penonton kita ni, mungkin ada di antara mereka tu masih ragu-ragu, masih rasa macam boleh percaya ke tak percaya ke. So apa nasihat Izzati untuk mereka-mereka ni, sama ada mereka tengah buat Forever, okay, ataupun yang belum tahu tentang Forever. So apa nasihat Izzati kepada mereka-mereka ni? Sebelum kita nak mengakhiri ni, bagi sikit tips kau punya, kasih mereka besok bangun terus tak ada fikir lain dan mesti nak join Forever ni dan buat Forever ni untuk berubah. So lastly kita bagi bahasa Inggeris lah Boleh, tak ada masalah. Bahasa Inggeris golden tip. Sebab apa? Kita punya takoyaki pun ada 2 bahasa kan? 3 bahasa. Ada bahasa Cina, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. So okay, actually apa yang Zati boleh bagi tahu tentang golden tips ni, benda ni orang baca sekilas lalu nampak macam biasa je, semua orang boleh bercakap, tapi nak buat tu susah. Nampak tu susah. Tapi apa yang Zati boleh bagi tahu, kenapa Zati boleh berubah transformation yang hebat kat Forever ni, sebab of course lah dengan didikan daripada mentor, dengan orang cakap guidance daripada sistem kita yang sangat hebat. Sifu dah tebas dah segala hutan, dah buat highway dah. So apa lagi yang kita nak? Apa lagi kita nak? Ikut saja highway tu, siap dah ada signboard dah tepi ni. Banyak sangat bantuan kat Forever ni. Sekarang sangat hebat, cuma usaha saja. Okay? Cuma usaha saja. So first of all, Zati bermula kat Forever ni sebab Zati daripada hadir tentang terpayaki. Sebab tu Zati tak pernah tak share di terpayaki. So itu adalah tanda kesyukuran Zati pada Sifu, pada Datuk, pada Kak Yus, pada Kak Zu dan seluruh tim Zati. Sebab apa? Daripada situlah bila kita jadi fighters, maka akan lahir lebih ramai fighters. Bila Zati share, so ramai tim Zati yang share. So ramai. Bila Zati buat live, ramai yang buat live. Sebab itu yang Zati develop dalam diri fighters-fighters Zati ni. Itu yang perkara yang kau boleh buat untuk kau berjaya. Kau kena change diri dulu. Baru boleh barulah duit tu boleh dekatkan kita, barulah orang-orang yang kita nak tolong tu dekatkan kita. So apa-apa orang cakap macam mana orang yang nak menjatuhkan kita ni, orang yang sentiasa kutuk kita ni, kita buang jauh-jauh. Sebab tu pemulaan Zati kat Forever ni, dalam Facebook Zati buang, bukan Zati tak kawan dengan orang-orang di tempat kerja. Sebab Zati tahu mereka ni lah yang akan menyekat penglihatan Zati. Itu perkara pertama yang Zati buat. Zati tak kawan. It's okay, tak apa. Kita bukan nak fokus pada tempat kerja. Ramai rakyat Malaysia ni ramai. So it's okay untuk memudahkan kita punya perjuangan kat Forever ni. Sometimes kita kena buat macam tu. Kita kena fikir macam tu. Kita tak perlu nak fokus dekat tempat kerja kita sangat. It's okay, bila kita dah berjaya, baru kita tunjuk kat mereka. Macam tu caranya. Itu yang Zati buat. So Zati buang segala gangguan-gangguan yang datang dalam hidup Zati ni. Orang yang cakap, dulu Zati selalu fikir pasal orang. Orang cakap, sebab Zati ni kecil, tak cantik. Kita fikir orang macam tu. Sedangkan kita ni sebenarnya bunga tau. Tengoklah Zati sekarang ni, dulu kelopak bunga tu dah layu yang dah jatuh dah. Tapi dekat Forever ni, Kak Yus develop Zati, Kak Zu develop Zati sehingga menjadi satu kelopak bunga yang sangat-sangat cantik. Zati pun rasa terpesona dengan diri Zati. Zati pun rasa Zati dah mula sayang diri Zati. Sebab kebanyakan kita ni dia tak sayang diri dia. Dia benci diri dia. Sebab apa? Dia rasa dia loser. Sebab tu, first thing kita kena sayang diri kita kena cinta diri kita kena self love dulu. Itu yang Forever dah bagi pada Zati. Alhamdulillah, tak sangka sangat sampai boleh bercakap, sampai boleh memberi untuk Datuk Desmond, untuk grup BOI, untuk speaker kelas Kak Yus. Zati boleh beri sebab apa? Zati buang segala distraction hidup Zati. Tak kisah, lantak pi lah orang cakap apa. Orang cakap aku ni dah buang terbiak ke apa buat TikTok semuanya. Tak kisah. So, tak kisah tu lah. Sekarang Zati berada di tahap sekarang. So Zati tak bergantung kat orang sangat. Tak bergantung maksudnya kalau tak nak pergi kelas, kalau Kak Azu tak pergi kelas pun, kadang-kadang Kak Azu kan ada kerja, tak ada nak tunggu Kak Azu. Kak Azu tak pergi lah. Ini semua atas diri kita. Jadi pergi sendiri. Tak ada nak tunggu upline ke, tak payah. Kita kan ada impian sendiri. Apa yang dibantu kita. So Zati dah kalau balik kerja, yang kadang-kadang kalau kerja malam sampai rumah pukul 10.30. Kalau ada terpayaki, Zati akan stay tau. Sampai kan Zati pernah ingat ada Zati share terpayaki sampai Sifu cakap, kesian Zati dah lama tunggu. Masa Zati on video kan, memang lama tunggu sebab ramai beratur kan, angkat tangan sampai macam tu, memang ngantuk nak share dekat terpayaki. So apa pentingnya kita membuka rezeki, daripada situlah rezeki kita akan datang. Sebab apa? Bila kita rasa sharing kita tu biasa je, tapi kita tak tahu orang yang mendengar tu rasa, wah,
aku kena buat macam dia. Sebab tu pentingnya inspirasi. Bila kita mula inspirasikan orang di luar sana, akan berlaku transformation. Inilah kita punya kejayaan sikit-sikit akan datang. So, Zati, masa tu kalau kerja malam, kalau terpekis Zati takkan tidur lah. Akan tunggu buat share. So Zati fokus, tak pandang benda lain dah. Memang Zati fokus 100%. Of course tak putus asa. Walaupun orang left group, walaupun orang kita share, dia tak nak join ahli isu. Okay, tak apa, ramai lagi. Apa kat dalam? Setengah kita share orang tak respon pun kan? Okay, tak apa. Sebab apa? Zati kan setahun kemudian baru dia datang. Kawan sekolah Zati setahun suka tengok Zati, excited tengok Zati, rasa kagum nak tengok Zati. Benda ni kena develop. Bukannya buat sehari, bukannya buat seminggu tu so datang nak join beratus-ratus orang. Itu mengarut namanya. Okay, so last kali kena berkorban. Okay, kena berkorban lah. Kena berkorban masa segala-galanya, berkorban tenaga. So Alhamdulillah, apa yang Zati nak pesan kat sini pentingnya keberkatan seorang guru. Zati stop share. Pentingnya keberkatan seorang guru dalam kita menuntut ilmu ni. Macam Zati tak Zati macam ni walaupun Kak Ayus ni banyak macam ni, kau kena buat ni. Zati tak pernah kata tidak. Tak pernah kata tidak sebab Zati rasa kejayaan kita ni adalah daripada keberkatan seorang guru. Guru yang ikut sistem. Macam Saklan yang ikut sistem. Benda tu okey kalau mereka ikut sistem. Sebab apa bila kita ikut sistem, of course lah jangan income dia akan banyak kan. So Alhamdulillah kita usaha ni nombor 2 sebenarnya. Bila seorang guru ni ibarat emak kita. Guru ni ibarat emak kita. Zati kan paling takut kalau Zati lukakan hati Kak Ayus. Sebab dialah yang ubah hidup Zati sehingga macam ni. Sebab tu Zati kalau boleh sentiasa minta maaf. Ada apa-apa salah kita minta maaf. Kalau boleh tak nak ada macam ni, Zati tak nak lukakan hati seorang mentor ni. Sebab dia dah bantu banyak dah kita ni. So salah satunya kita tanda kesyukuran kita ni, kita bagi the best lah. Kalau untuk jadi speaker, kita jadi speaker. Pernah Kak Ayus suruh jadi speaker 2 jam je. Preparation 2 jam je untuk bagi. Masa tu kita buat Battle of Rich. Dia macam ibarat macam kickstart jugalah. Bukan macam tu. Tapi untuk small group Rich Academy, so 2 jam je preparation. Sampai macam tu sekali, kita orang iyakan sajalah. Okey lah. Alhamdulillah berhasil juga kelas malam tu. Sekaligus kena betapa hebatnya kita punya komando latihan ni. Okey. Ini kena buat ala-ala komando ni kan? Komando betul. Bukan ala-ala komando. Betul. Tapi okey, kalau kita bersangka baik kalau kita bersangka baik dengan mentor kita ni, kita sebab dia sayang kita. Dia sayang kita. Di Forever ni tidak ada istilah upline tu dia nak merosak ataupun dia nak apa orang kata nak bagi kita downline ni tak berjaya, tak ada. Kita dekat sini kat mana-mana pun kita punya upline leader mana-mana sideline kita pun semua kalau mereka bergelar leader semua rata-rata lah dia orang memang nak anak-anak ataupun anak-anak rangkaian ni memang berjaya. Jadi memang ada setengah tu rangkaian kita ni macam dia rasa macam upline tu macam menekan, macam memaksa macam tu. Tapi sebenarnya mereka dah dapat. Mereka dah rasa. Jadi apa yang mereka nak tu supaya rangkaian dia orang pun rasa apa yang dia orang dah rasa. Sama lah juga macam Izzati pun. Betul tak? Apa yang Izzati dah rasa tu Izzati rasa macam nak ramai-ramai lah rasa apa yang Izzati dah rasa. Betul? Kan? So Kak Ella bersyukur sangat malam ni dapat interview, dapat apa orang kata dapat tips banyak ni. Kak Ella siap tulis semua, siap bergambar, tangkap gambar semua. Sempat juga Kak Ella sendiri sebagai host pun tangkap gambar juga. Sebab Kak Ella rasa banyak tips-tips dan ilmu-ilmu yang kita boleh share dengan Izzati pada live malam ni. So syukur Alhamdulillah, Kak Ella doakan Izzati terus berjaya, terus capai apa yang Izzati letakkan dalam vision board Izzati tu. Okay. Sama-sama kita untuk berjaya di sini. So Kak Ella rasa malam ni kita boleh end up kita punya live. Kak Ella kejap, saya nak tunjuk gambar. Last saya nak tunjuk gambar. Ada lagi punya gambar tu. Sekejap, dia gambar ni. Sekejap ya. Boleh. Ini gambar semalam. Yang latest ni? Ya, ini yang latest semalam. Ya. Kan, Zati rasa seronok sangat sebab ini second time Zati jumpa Datuk Desmond semalam. Kak
Kak Is memang ada jumpa dah. Ya. Desmond nanti jumpa second time semalam untuk JIT yang sambil kita sambut birthday Ibu Zahara, Ibu Kak Yus. So masa ni lah dapat itu yang dapat Bruce Lee tu, dapat kita punya kata-kata daripada Datuk Desmond, orang hebat yang dah 24 tahun, orang yang sangat-sangat setia. So kita sangat bersyukur sebab yalah Zati orang biasa tapi Datuk kenal Zati. Itu sebab kerja nurse ni dulu mana orang kenal, mana orang nampak. Tak orang nampak pun Zati. Tapi kat Forever ni sama, ramai orang nampak Zati. So Zati rasa seronok sangat jumpa Datuk dengan Simu semalam. So terima kasih Datuk, Simu, Kak Yus, Abang Wan. Baju pun sama mentor ni Zati. Betul, ini memang ada tema. Semua kena siap ada ni orang cakap gambar ni ada fotografer, artis punya ni. So ini betapa hebat yang marketing yang Kak Yus buat untuk kami. So sebab tu Zati tak nak lupakan hati Kak Yus. Zati nak bagi yang the best untuk Kak Yus dengan Abang Wan sebab mereka ni lah yang jadikan Zati ni bunga macam sekarang. Sudah boleh berhenti kerja, impian yang 4 tahun dah boleh berhenti kerja. Zati rasa bersyukur sangat pada di Forever. Inilah macam cakap rezeki terbesar yang Allah bagi dalam hidup Zati. So alhamdulillah Zati berada di Casa Forever bersama dengan Kak Yus dengan Abang Wan kat sini. Mereka support macam sebegini sekali bagi projection, imagination supaya Zati pun boleh dapat rumah macam ni. Ini rumah Forever yang Kak Yus bayar dah pakai duit Forever. So alhamdulillah Zati adalah orang pertama cucu yang datang di sini. Semua jangan jealous. Terima kasih Kak Yus. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Zati sudi bagi tips-tips kita malam ni, sharing dengan kita punya penonton-penonton live kita. Okay. So pada semua dekat luar sana, alhamdulillah, jangan berhenti untuk percaya dan yakin dengan platform Forever. Just keep moving. Okay, sharing jangan berhenti. Ambil apa-apa yang Zati dah share tadi, banyak benda yang Kak Ella nampak, yang Kak Ella rasa kita kena grab apa yang sharing Zati tadi. Jangan sekali putus asa, sentiasa follow kita punya rules kita, especially rules 1, 2, 3 tu 3 benda je tapi sangat bagi impact pada permulaan kita untuk berjaya dekat Forever ni. Okay? So yang baik tu memang daripada Allah, yang buruk itu dari kelemahan diri Kak Ella sendiri. Kak Ella minta maaf kalau ada terlepas cakap ke, tersalah bicara ke sama ada Kak Zati ataupun semua yang ada. Dan thank you pada BO International, pada Sifu Datuk Desmond yang beri peluang pada kita untuk buat live ni. Okay, dan untuk kita kekal di Forever ni, kita just follow rules kita follow sistem yang Sifu dah buat. Macam Zati cakap tadi, Datuk dah tebas habis dah semua. Kita dah siap ada, Datuk siap letakkan the traffic light, semua dah ada. Waste semua dah ada, so just follow saja. Dan lagi satu, sebelum Kak Ella akhiri, Kak Ella nak bagi tahu, jangan lupa kita punya second quarter, kickstart kita second quarter, kickstart kita pada 4 hari bulan April ni. Okey, kita akan share dengan 12 orang jutawan-jutawan kita. Memang kalau siapa yang orang baru ke orang lama ke, mesti paksa diri untuk join. Jangan ketinggalan sebab dekat situ kita boleh dapat lebih banyak lagi ilmu-ilmu yang power-power lagi untuk kita terus mara di Forever ini. So sampai sini dulu, Kak Ella ucapkan terima kasih pada semua dan Zati, insyaAllah kita jumpa lagi nanti. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan kita percaya jumpa anda di puncak jutawan Forever. Okay, Assalamualaikum and good night. Bye. Okay, bye-bye.